Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita pada video seterusnya iaitu Sains Tingkatan 5 KSSM Bab 7 Cahaya dan Optik 7.1 Pembentukan imej oleh kanta. Standard pembelajaran 7.11 memerihalkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah. 7.12 menentukan panjang fokus bagi suatu kanta cembung menggunakan objek jauh. Dan 7.13 menentukan ciri imej melalui gambar rajah sinar untuk imej yang dibentuk oleh kanta cembung dan kanta cekung. Kanta cembung dan kanta cekung. Okey, apa dia kanta? Kanta ialah medium untuk sinar iaitu kaca yang punya satu atau dua permukaan yang melengkung. Terbagi kepada dua jenis iaitu kanta cembung. Di sini kita boleh tengoklah dui cembung maknanya dia ada kiri kanan dia punya kanta yang cembung. Okey, pelano cembung yang separuh dan menikus cembung dia cengkung macam nilah Di kanta yang kedua kita ada kanta cekung. Okey, di mana kita ada kanta dui cekung, dia ada kiri kanan, kita ada pelano cengkung dan kita juga ada meniskus cengkung. Kanta cembung. Okey, apakah yang berlaku kepada sinar cahaya selepas melalui kanta cembung? Okey, kita tengok kanta cembung ni sifat dia menumpukan cahaya Sebab tu dia cembung di bahagian hadapan. Jadi dia akan tumpukan pada satu titik So ini adalah gambar rajah sinar bagi kanta cembung. Okey, iaitu berlakunya pembiasan iaitu apabila cahaya masuk ke medium kanta cembung. Sebenarnya cahaya telah masuk daripada medium udara ke medium kaca bahan kanta cembung itulah Jadi akan berlaku pembiasan. Akibatnya sinar cahaya ni akan menumpu pada satu titik Sebab itulah kanta cembung ni dianggap sebagai kanta penumpu. Okey, kanta cekung. Okey, jadi kita tengok pula apa yang berlaku pada kanta cekung apabila sinar cahaya melaluinya. Okey, apabila sinar cahaya melalui kanta cekung, apa yang berlaku juga pembiasan sebab sinar cahaya daripada medium udara masuk ke medium kaca iaitu kanta lah. Maka berlakulah pembiasan. Pembiasan ni kalau kamu ingat balik masa kamu belajar menengah bawah, dia akan berlaku apabila sinar cahaya ni dipanggil merambat ataupun melalui dua medium yang berbeza. Sekarang ni udara masuk ke kaca. Jadi apa yang berlaku? Nampak tak sinar cahaya biru, hijau dengan oranye? Dia mencapah. Mencapah maknanya dia macam terbuka lah Dan diingat kanta cengkung ni juga dianggap sebagai kanta pencapah. Okey, sekarang ni kita nak tengok apa yang ada pada kanta cembung iaitu dalam pada kanta cembung ni kita kena pasti dululah di sini kita ada paksi utama iaitu paksi yang melalui tengah kanta Jadi apabila paksi utama ni kita dah lukis kita sebenarnya nak tengok dia punya sinar lah Jadi di sini ada 4 sinar Jadi dia akan menumpu pada satu titik seperti gambar rajah awal tadilah So inilah titik dia di mana di situlah berlaku penumpuan penumpuan. Jadi kita labelkan sebagai F iaitu titik fokus So F ni adalah titik fokus di mana semua sinar cahaya bagi kanta cembung menumpu pada satu titik kita lukis paksi utama ni supaya kita senang nak kenal ataupun kita nak kenal pasti
sinar cahaya yang melalui dia lah. Dan jarak di antara titik F ini kepada tengah kanta itu kita panggil panjang fokus. Di mana simbol dia F kecil. Kalau titik fokus, simbol dia F besar. So kena bezalah. Titik fokus F besar. Okey, panjang fokus ni adalah F kecil, di mana menunjukkan jarak di antara tengah kanta, biasa kita simbol O lah, kepada titik fokus. Okey, kita tengok pula pada kanta cekung. Jadi kita lukiskan paksi utama dia dulu, iaitu di bahagian tengah kanta. Dan bila kita bagi sinar cahaya, kita nampak dia mencapah. Nampak 4 sinar cahaya ni dia mencapah. Okey, dia mencapah daripada mana? Okey, bila kita tarik garisan-garisan mencapah ni, sebenarnya dia juga mencapah daripada titik fokus. Okey, titik F. Titik fokus ni sebenarnya dia boleh berada di depan dan juga berada di belakang kanta. Okey, memang kita kena lukis depan dan belakang dia lah. Jadi untuk kanta cekung, sinar cahaya ni sebenarnya dia mencapah daripada satu titik di belakang dia. Seperti garisan yang putus-putus tu lah. Okey. Jadi sebenarnya kenapa kita lukis dia putus-putus, kita tak lukis lurus seperti sinar yang mencapah ni? Kerana sinar yang di belakang ni sebenarnya kita tak nampak. Okay, kita lukis ni sebab kita unjurkan dia. Dia panggil interpolasi, unjuran dalam. Kita unjurkan saja sebab kita nak tahu kat mana titik fokus dia secara lukisan. Jadi kita tariklah. Kita tarik dan kita kena lukis dalam bentuk garisan putus-putus. Sebab sinar ni bila kita buat eksperimen memang tak nampak. Yang kita nampak yang garisan yang kita lukis lurus ni. Jadi sebenarnya sinar cahaya ni diunjurkan daripada titik fokus dia yang kita lukis di bahagian dalam. Okay, titik fokus ni sebenarnya depan dan belakang nilai dia sama. Sebab setiap kanta dia ada panjang fokus masing-masing untuk dia tumpu pada satu titik. Dan panjang fokus dia macam biasalah daripada titik F kepada tengah kanta. Simbol dia F kecil bagi panjang fokus, simbol dia F besar bagi titik fokus. Okey, istilah optik kanta. Okay, kita nak sebelum kita lukis kita kena pasti dululah Jadi bila lukis kanta cembung, pastikan kamu lukis di bahagian tengah dia. Dengan cara kita lukis putus-putus juga, di bahagian tengah secara tegak dan di bahagian tengah secara mendatar, Jadi okey, di bahagian mendatar ni O ni adalah titik tengah kanta. Kita panggil pusat optik. Kanta optik, dan kita akan lukis titik bagi titik fokus kanta, iaitu F. Kita kena buat depan belakang lah, depan dan belakang dengan nilai yang sama. Okey, kalau kita guna buku buku tulis kamu tu, kamu kena buat panjang dia samalah, bergantung kepada panjang fokus kanta itu sendiri. Sebab setiap kanta dia ada nilai panjang fokus. Pada pembungkusan kanta tu dia ada tulis berapakah panjang fokus. Dia tulis focal length ditulis dalam millimeter ataupun cm dalam mm ke millimeter ke ataupun cm tak ada masalah, kita boleh convert pada cm lah Okey, 2F ni adalah 2 kali ganda panjang fokus. Kalau panjang fokus kanta ni 2 cm, 2F ni dia jadi 4 lah daripada pusat optik. Jadi lukis dulu siap-siap paksi utama dengan titik F dan 2F kiri dan kanan. Dan kanta tadi kita bagi 2 secara menegak sebab kita nak tahu kedudukan pusat optik dia, iaitu tengah kanta lah. Okey, kita lukis objek, Objek kita buat anak panah lah, tak perlu lukis pokok ke tak perlu, anak panah, objek, dan biasanya kita simbolkan dia O lah, Dan kita juga ada image yang terhasil, Dan biasanya kita bagi dia simbol I, Okey, kita kena pasti dia punya panjang lah, tadi pun kita dah tengok. Okey, panjang fokus daripada pusat optik hinggalah titik fokus. Kalau yang belah kiri ni. Belah kanan pun sama. Ni saya cikgu label dua-dua je lah. Tapi sebenarnya nilai dia sama. Okey, satu lagi kita ada nilai U dan nilai V. Okey, U ni sebenarnya adalah jarak objek. Jarak objek daripada objek yang dilukis tadi sehinggalah ke tengah kanta. Semua jarak ni memang kita kira
sehingga tengah kanta, pusat optik. Dia panggil pusat optik. Ya. So simbol bagi jarak objek ialah U. Ya, panjang objek ke jarak objek samalah ya. Jadi jarak dia daripada objek ni sampailah ke tengah kanta dan simbol dia kita tulis U kecil ya. Kena bezalah ya. Dan image pula daripada tengah kanta O hinggalah di mana image yang kita dapat kita lukis. Okey, itu adalah jarak image. Di mana simbol dia ialah V kecil. So simbol-simbol ni kena biasalah supaya senang untuk dilukis dan kita dapat nilai yang dikenaki dalam soalan ya. Okey, ni pusat optik lah. Tadi saya dah beritahu ya, tengah kanta adalah pusat optik. Okey, titik pada pusat kanta ya, iaitu sinar cahaya yang melalui pusat optis yang tidak terbias. Betul ya. Apabila sinar tu melalui tengah kanta, kita lukis sekejap lagi, dia tidak akan terbias berbanding pada kawasan lain pada kanta. Dia adalah titik pusat kanta lah, tengah kanta ya. Okey, ini paksi utama lah. Yang ni kita dah tahu tadi. Okey, paksi utama adalah garis lurus yang melalui pusat optik sesuatu kanta dan titik fokus F. Kita lukis di tengah kanta tadi kan. Okey, dia akan melalui, kita akan tulis ya, nilai titik fokus dan 2 kali ganda titik fokus dia lah ya. Kita kena pasti lagi. Okey, paksi kanta ya. Okey, garis lurus yang menerusi pusat optik dan berserenjang dengan paksi utama. Tadi saya dah beritahu, kita lukis di bahagian tengah, dia 90 darjah dengan paksi utama. Inilah. Okey, dia menegak ya, dan dia berserenjang dengan paksi mendatar, itu paksi utama. Okey, titik fokus iaitu titik pada paksi utama, iaitu tempat penumpuan sinar cahaya selari dengan paksi utama selepas melalui kanta ya. So itulah titik fokus ya. Sama ada di bahagian depan ataupun di bahagian belakang ya. Kalau sinar kita nampak tu, dia akan tumpu di bahagian depan lah. Okay, di bahagian belakang ni ada cara dia. Sekejap kita tengok ya. Okey, panjang fokus ya adalah jarak antara titik fokus F dengan pusat optik. Okey, daripada titik F besar ni ke O pusat optik ya. Okey, jarak objek U, tadi pun cikgu dah cerita ya. Jarak antara objek dengan pusat optik. Dan V ya, jarak antara image dengan pusat optik. Okey, sama juga istilah dalam kanta cekung. Sama je. Dia ada 2F, dia ada paksi utama dengan nilai 2F, F kiri dan kanan ya. Kita juga ada objek O. Dan kita juga ada image yang dilukis putus-putus. Kenapa? Kejap lagi lah kita akan bincangkan ya. Dan kita juga ada panjang fokus F di antara pusat optik dengan titik F. Titik tumpuan dia, titik fokus. Dan kita juga ada nilai V daripada tengah kanta hinggalah ke nilai image yang dilukis. Dan kita juga ada jarak objek daripada tengah kanta, pusat optik hinggalah objek yang kita letakkan lah ya. Cuma dia ada beza sedikit, iaitu titik pada paksi utama ya. Iaitu sinar cahaya selari dengan paksi utama seolah-olah mencapah daripada titik ini selepas melalui kanta. Inilah titik fokus ni. Dia tidak kalau kita tengok lukisan tadi ya, dia capah tu ya daripada satu titik di belakang kanta dia ya. Seolah-olah dia capah daripada satu titik lah. Titik apa? Titik fokus. Okay, ini khas untuk kanta cekung. Kenapa? Sebab dia adalah kanta yang mencapah. Kanta pencapah. Jadi sebenarnya sinar cahaya yang mencapah tu seolah-olah datang pada satu titik yang ada pada kanta itu sendiri. Titik apa? Titik fokus lah. Ya. Okey, yang ni eksperimen yang kamu lakukan bersama guru kamu lah ya, menentukan panjang fokus bagi satu kanta cembung dengan penggunaan objek yang jauh. So ini susunan radasi lah, di mana kanta dihalakan kepada tingkap untuk melihat objek yang jauh. Contoh kat sini pokok dan kita ada skrin putih lah ya. Di sini untuk menentukan panjang fokus kanta tersebut lah ya.
Jadi ini cara dia yang kamu boleh lukis. Kamu buat dan lukiskan hasil dia ya bersama guru di dalam makmal ya. Kamu akan catatlah berapa panjang dia. Apabila kamu adjust screen, kamu akan dapat satu image yang tajam. Image tajam ni image yang jelas ya. Maka kamu dapatlah nilai panjang fokus bagi kanta tersebut. Walaupun sebenarnya pada kanta dia dah tulis ya, cuma kita nak tentukan sajalah secara eksperimen ya. Okey, kita nak tentukan ciri imej kanta cembung dengan menggunakan rajah sinar ya. Okey, dia ada beberapa jarak kita boleh letak jarak objek. Okey, ni jarak objek yang paling jauh iaitu U, jarak objek lebih besar daripada 2 kali ganda F ya. Okey, kita lukis macam biasa paksi utama dia ya, bahagian tengah ya. Secara mendatar dan juga menegak. Okey, ini asal lah untuk lukis gambar rajah sinar ya. Kita ada kanta cembung, kita ada paksi menegak yang dilukis putus-putus dan kita ada paksi utama yang dilukis secara mendatar dan kita dah siap lukis dia punya titik fokus. F kiri dan kanan, 2F kiri dan kanan. 2F ni 2 kali ganda titik fokus. Ingat ya, sebab setiap kanta dia ada nilai panjang fokus dia. Panjang fokus dia adalah nilai di antara pusat optik ke titik fokus. Dari situlah kita tahu titik fokus dia ya. Dia tak tulis nilai titik fokus, dia akan tulis panjang fokus ya. Okey, untuk jarak yang jauh, okey kita lukis objek dia jarak jauh lah. Ni lebih besar daripada 2F ya. So ada 2 sinar ataupun garisan sinar yang kamu akan buat ya. Okay, setelah kamu lukis jarak objek ni ya, kita akan lukis yang pertama sinar yang selari dengan paksi utama sehinggalah sampai ke kanta. So ingat tadi kita dah tahu kanta ni apabila sinar cahaya melalui dia, dia akan mengalami pembiasan. Dia akan lurus dahulu sampai tengah kanta ya. Okey, setelah dia lalui tengah kanta, barulah dia menumpu. Sinar cahaya itu bengkok. Itu menunjukkan berlakunya pembiasan ya. Maka dia akan menuju ke titik fokus. Ini sebenarnya satu garisan. Okey, dan kamu kena lukis dengan anak panah. Okey, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, ni paksi utama kat bawah. Okey, dia lurus saja sampai tengah kanta. Okey, bila sampai tengah dia mengalami pembiasan, dia akan menuju ke titik fokus. Kenapa? Sebab kanta cembung dia kanta yang menumpu. Okey, itu sinar yang pertama ya. Okey, anak panah kena lukislah ke mana dia menuju ya. Dan yang kedua kita akan lukis ya sinar cahaya yang melalui pusat optik. Tadi saya dah beritahu bahawa sinar cahaya apabila dia melalui pusat optik, dia akan lurus, dia tidak terbias ya. Jadi dia akan lurus sahaja. Okey. Okey, bila kita dah lukis sinar kedua siap dengan anak panah, di mana titik persilangan tu ya, kita akan dapat imej. Itu cara kita nak tentukan imej. Setelah kita lukis garisan yang pertama, okey, yang lurus, kemudian bila sampai tengah kanta dia tertumpu pada titik fokus. Okey, yang kedua yang kita lukis lurus menuju pusat optik. Okey, di mana imej dia? Okey, di mana dia, garisan ini bersilang, itu adalah imej yang terhasil. Okey, kita akan lukis dia seperti yang saya tunjuk ni. Okey, kenapa dia terbalik ni? Kenapa dia songsang? Sebab titik pertemuan ni di bawah paksi utama. Ni kan paksi utama, dia di bawah paksi utama. So, imej ni dia akan ikut di mana tempat bersilang tu. Kalau silang tu kat bawah, anak panah ke bawah. Itu menunjukkan dia punya imej tu songsang. Ya, so kita simbolkan I. Okey, ciri imej terhasil sini ialah nyata. Okey, yang kedua songsang, nampak songsang. Kamu tengok asal objek. Objek ni kan tegak. Okey, kalau imej tu sebaliknya tak sama dengan kedudukan objek tu, itu adalah songsang. Ya, dan satu lagi dikecilkan. So kalau kamu ukur, kamu kena ukur lah panjang dia ni. Asal objek dengan imej ni, kamu ukur panjang dia, kamu dapati imej yang kita dapat ni adalah kecil. Okey, macam mana nak tahu nyata dengan maya ya? Okey, nyata tu imej yang boleh dilihat pada skrin. Skrin kita akan letak di belakang kanta, mana di belah sini, ya. Jadi kita akan nampak imej tersebut. Ya, jadi kalau imej tu terhasil ya, bertentangan dengan objek, maka itu adalah imej yang nyata. Okey, imej maya kat mana? Okey, bila kita dapat imej tu sebelah yang sama dengan objek. Mana objek duduk, situlah imej juga dapat. Itu adalah imej maya. Kalau dia bertentangan macam ni, ya,
objek duduk kat kiri, contoh, kita mula pada kiri, maka imej dapat kat kanan. Maknanya dia bertentangan dengan kedudukan objek yang asal. Ataupun pada kanta cembung tu, di sebalik kanta tu. Objek duduk di sebelah kiri kanta, imej duduk di sebelah kanan. Maka itu dikatakan imej yang nyata. Nyata ni maksud dia boleh dilihat pada skrin. Itu maksud nyata lah. Okey, seterusnya jarak objek yang kedua iaitu sama dengan 2F. Kalau tadi paling jauh kan, sekarang kita letak dia kat 2F. Okey, macam biasalah kita ada kanta dilukiskan paksi dia tegak dan mendatar dengan titik-titik dia lah. Okey, kita lukis objek ni pada 2F betul-betul. Okey, macam yang pertama garisan yang selari dengan paksi utama. Okey, sampai ke tengah kanta dia akan menumpu pada titik fokus. Yang kedua kita lukis garisan yang melalui pusat optik, yang lurus sahaja. Okey, di mana dia bertemu itu adalah imej dia. Okey, kalau kamu dapati imej ni sebenarnya ciri dia adalah nyata. Songsang sama-sama kalau kamu tengok 2F ni tegak. Imej yang 2F satu lagi ni dia terbalik ataupun songsang. Special dia ialah dia sama saiz. Kalau kita ukur panjang objek ni berbanding dengan imej, panjang dia sama sahaja. Okey? Ataupun tinggi dia sama sahaja. Itu kita panggil dia sama saiz. Dan kedudukan dia pun sama. Kalau kamu tengok objek pada 2F, imej pun pada 2F. Yang ni bagi jarak objek yang kita letak pada kedudukan 2F. Okey, yang ketiga. Okey. Ini kalau objek tu kita letak dia di antara F dan 2F. Okey, macam biasa lukis paksi utama, lukis kanta. Okey, kita letak objek dia. Okey. Kalau 2F dengan F ni sebenarnya duduk di antara ni lah. Makna jarak dia daripada 2F dikuranglah. Banding F dia lebih panjang. Okay, ni kedudukan dia di tengah-tengah. Sebenarnya kita dah lalu yang ketiga punya kedudukan. Yang pertama tadi lebih besar daripada 2F. Yang kedua sama dengan 2F. Yang ketiga di antara F dan 2F. Okay, macam biasalah kita ada dua sinar. Okay, sinar yang melalui paksi sinar pertama tu dia selari dengan paksi utama dan dia menumpu pada titik fokus. Yang kedua sinar yang melalui kanta di bahagian tengah. Okey, mana dia punya imej? Okey, tengok persilangan dia agak jauh kan? Itulah dia punya imej kita lukis imej di mana garisan sinar itu bertemu. Okey, kalau jauh-jauh lah So ini kedudukan yang lebih jauh pada 2F lah Dan kita dapati ciri dia adalah masih lagi nyata sebab kamu tengok imej ni dia duduk bertentangan dengan objek Okey, masih lagi songsang dan dibesarkan. Tengok pun tak ukur pun tahu dah Imej ni lebih besar ataupun lebih tinggi daripada objek. Kamu boleh ukur sendiri berapa nilai dia Jadi confirm lah, sah lah nilai dia adalah besar Okey, itu kedudukan yang ketiga. Okey, kedudukan yang keempat, objek tu pada titik F. Ni kedudukan yang keempat. Kita lukis pada titik F. Okey, macam biasa kita ada dua sinar. Sinar yang selari dengan paksi utama dan dia menumpu pada titik fokus. Yang kedua, okey, kenapa saya lukis putus-putus tu? Sekejap lagi saya terangkan Okey, dia pergi pada paksi utama. Okey. Yang kedua, kita lalukan dia pada pusat optik. Okey. Itu anak panah dia. Okey, kenapa saya ada pula garisan merah kat belakang? Sebab kamu tengok garisan kedua-dua garisan sinar ni dia tidak bertemu, dia tidak bersilang di bahagian depan dia. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita kena unjur ke belakang pula. Unjur ni maksudnya garisan yang kita tak nampak. Kita buat unjuran, Kita tarik sampai ke belakang lurus ikut garisan ni. Begitu juga dengan garisan kedua ni, lurus saja ke belakang. Pun dia tak bertemu juga. Ini menunjukkan bahawa bila tak bertemu depan dan belakang, bila kita unjuk ke belakang dia tak bertemu juga, itu menunjukkan imej tu terbentuk di infinity. Infinity ni jarak yang tak terhingga. Tak nampak apa So ciri, apakah ciri ini? Okay, ciri ini adalah maya. Okay, yang kedua tegak. Kenapa tegak? Sebab dia sebenarnya duduk di sebelah objek di kiri.
dia pun duduk kiri. Dan dah tentulah besar. Okey. Ini bagi jarak objek yang kita dapat image dia di infinity. Maka ciri dia kita anggap maya, tegak dan dibesarkan. Sebab dia jarak yang tidak terhingga. Okey, last sekali bagi kanta cembung, jarak yang paling dekat iaitu U kurang daripada F. Kurang daripada panjang fokus tadi. Okay, macam biasa kita lukis paksi utama, kita lukis dia punya kanta cembung. Okey, ini jarak objek dia. Kurang daripada F. Dia paling dekat. Jadi, kita lukis garisan yang selari dengan paksi utama. Okey, dia menuju ke titik fokus. Garisan yang kedua, dia melalui pusat optik. Okey, tak bertemu juga di bahagian depan dia, di bahagian kanan ni. Okey, apa yang kita buat? Kita unjurkan macam tadi juga. Tarik satu garisan yang sama dengan garisan asal yang pertama ni. Okey, memang kena guna pembaris tetapi kena lukis putus-putus. Okey, lepas tu kita unjur pula garisan yang kedua. Yang melalui pusat optik tadi. Okey, kita nampak dia bertemu. Okey, di mana dia bertemu, itulah image yang kita dapat. Dan image pun kita lukis putus-putus. Okey, kenapa image ni kita lukis putus-putus? Sebab image ni adalah image yang maya. Maya ni apa maksud? Maya ni adalah image yang tak boleh lihat pada skrin. Letak skrin tak nampak image. Itulah image maya. Image yang kita tak nampak. Macam mana saya dapat? Saya dapat melalui lukisan yang saya unjurkan. Dan kalau kamu tengok dia tegak lah. Nampak objek tegak, dia pun tegak. Dan dah tentulah dibesarkan. Lukis putus-putus ni sebab image ni tidak kelihatan pada skrin. Sama juga garisan sinar ni. Kalau kita buat putus-putus, itu menunjukkan kita tidak nampak sinar tersebut. Kita hanya dapat melalui lukisan sahaja. Okay, ini pada jarak yang sangat dekat lah, iaitu U. Jarak objek U kurang daripada F. So, kalau kamu tengok, ciri dia sama dengan U sama F tadi. Cuma U sama F tadi, dia di infinity. Memang kita tak boleh lukis pun. Tak dapat pun garisan pertemuan tersebut. Okay, ini adalah ciri-ciri image bagi kanta cembung bagi pelbagai kedudukan. Jadi sebenarnya kanta cembung ni dia bergantung pada jarak objek. Jarak objek berbeza, maka ciri-ciri image kita dapat juga adalah berbeza. Okey, bagi kanta cekung pula, okey, kita lukis dua saja senang iaitu jarak objek dekat U kurang pada F. Okey, kita lukis paksi utama dia. Kita lukis dia punya kanta dengan kita lukis dia punya bahagian tengah tu kita dah siap-siap lukis. Okey, kita bagi jarak objek yang dekat sekali iaitu kurang pada F. Okey, macam biasa kita ada dua sinar. Yang pertama sinar melalui kanta. Selepas dia melalui ke tengah kanta, dia akan terbias. Oleh kerana kanta cekung dia mencapah, dia akan tercapah lah. Macam tu. Okey. Sebenarnya dia capah pada mana? Sebenarnya dia capah daripada titik fokus kat belakang. Sebab tu kita kena lukis garisan di belakang tu putus-putus. Sebab sinar ni kita tak nampak apabila kita buat eksperimen. Yang kita dapat ialah dia punya unjuran dia. Dan garisan putus-putus ni mesti selari. Mesti sama dia punya dia punya panjang dia. Bukan nilai panjang. Dia punya kelurusan dia tu. Garisan putus-putus dengan yang mencapah ni dia mesti sama lurus saja. Sebab sinar ni sebenarnya datang daripada titik fokus. Cuma kita dia tidak kelihatan saja pada pandangan mata kasar kita. So ni sebenarnya satu garisan. Garisan yang selari paksi utama, lepas tu dia tercapah daripada titik fokus. Ini semua satu garisan. Cuma start daripada tengah kanta ke belakang ni dia putus-putus. Itu cara lukis yang betul lah. Okey, yang kedua apabila sinar itu melalui pusat optik. Okey, Okey, kamu nampak persilangan dia So di mana dia bersilang, itulah image yang kita lukis juga putus-putus. Sebab image ni kita tak nampak oleh kerana kedudukan dia sama dengan objek, nampak sama je iaitu sebelah kiri kanta, maka dia adalah maya, dia adalah tegak dan kalau kamu tengok saiz dia kecil lah, dia dikecilkan. Nampak pun dah tahu dah. Kalau nak bukti, ukur lah. Ukur dengan pembaris. Okey, ini bagi jarak objek U kurang pada F. Kalau kamu tengok image dia kecil. Tapi tidaklah kecil sangat. Cuma dia kecil daripada objek. Okey, kita tengok yang satu lagi jarak. Iaitu U lebih besar daripada 2F. Maknanya kedudukan jauh. Okey.
Macam biasa kita lukis kanta, paksi utama dan paksi tengah dia. Okey, ni objek yang jauh ya. So sama juga kita ada dua sinar yang selari paksi utama dan dia mencapai setelah terbias daripada titik fokus. Ini sebenarnya satu garisan ya. Satu garisan. Kalau dalam exam satu markah je lah ni. Yang ni satu garisan, dia yang lurus sama paksi utama sampai tengah kanta dia terbias dan mencapah. Nah, dia capah daripada sinar yang datang daripada titik fokus. Ini sebenarnya satu garisan sahaja. Okey, yang kedua, dia melalui tengah kanta, ya. Di mana dia bersilang, itu adalah imej, ya. So, ciri dia pun sama. Maya, tegak dan dikecilkan. So, apa beza dia? Beza dia sebenarnya saiz imej ni. Kalau kamu tengok dengan jarak yang tadi, yang kurang daripada F tadi, dia besar sedikit lah. Ya, dia punya ketinggian tu berbanding yang jauh. Mana yang jauh ni dia lebih kecil imej yang terhasil. Kalau kamu tengok lukisan tadi. Ya, dapat dibuktikan melalui pengukuran. Tapi kalau dia jelas macam ni, kita nampak jelas. Ya, yang jarak objek dia lebih besar daripada F, lebih kecil imej terhasil berbanding dengan objek yang jarak dia dekat iaitu U kurang daripada F. Ya, itu je beza dia. Tapi ciri imej dia sama. Ya, jadi kesimpulannya, kanta cekung ni tidak dipengaruhi oleh jarak objek. Kat mana pun kita letak kedudukan dia, ya, dia tetap dapat ciri yang sama. Iaitu maya, tegak dan dikecilkan. Kenapa macam tu? Sebab sifat kanta cekung ni dia mencapah cahaya. Kita takkan dapat imej yang terbentuk di bahagian hadapan dia. Sebab bila kita buat eksperimen, kita akan letak skrin di bahagian depan kanta, ya. Depan atau belakang tak kisahlah, di mana objek dia, skrin dia akan bertentangan, ya. Jadi kita takkan dapat imej maya terhasil pada skrin. Itulah maksud maya, ya, imej yang tidak boleh dilihat pada skrin. Okey, ini yang saya katakan tadilah, ya. Mana-mana jarak objek dia tidak mempengaruhi ciri imej bagi kanta cekung. Semuanya sama sahaja. Maya, tegak, dikecilkan dan kedudukan imej tu pun berada di antara objek dan kanta cekung. Nampak ni objek, ni kanta cekung. Dia berada di antara tu sahaja. Dia takkan jauh melepasi jarak objek. Tak mungkin, ya. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Cikgu harap ya mudah-mudahan video ini dapat membantu kamu memahami lagi tajuk ini, ya. Itu tajuk 7.1 ni, ya. Dan kalau kamu suka video ini, kamu boleh share dengan kawan-kawan, ya, dengan saudara mara, supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu yang manfaat inilah, ya. Dan bagi yang belum lagi tekan butang subscribe, silalah buat demikian sebagai tanda sokongan pada cikgu lah. Dan tekanlah butang like dan notification supaya kamu dapat, ya, berita ataupun video terkini yang cikgu updatekan dalam YouTube cikgu, ya. Okay, itu sahaja daripada cikgu, ya. Terima kasih kerana sudi menonton, ya. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.